الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana sekali lagi kita dapat bertemu dalam bulan Rabiul Awal pada tahun 1442 Hijrah. Dan insya-Allah pada kali ini kita cuba menelusuri biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan agung sepanjang zaman. Siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Baginda merupakan daripada nasab yang bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ibu baginda bernama Aminah binti Wahab binti Barrah binti Abdul Uzza. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin bersamaan 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April tahun 570 Masihi di Mekah. Ini adalah pandangan yang paling masyhur dalam kitab-kitab sejarah yang muktabar. Kenapa digelar tahun Gajah? Kerana pada tahun Nabi dilahirkan, kota Mekah telah diserang oleh tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah al-Ashram, iaitu seorang raja daripada negara Yaman, untuk meruntuhkan Kaabah disebabkan cemburu dengan kehadiran ramai pedagang ke kota Mekah. Kisah tentera bergajah telah disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Walau bagaimanapun, serangan tentera bergajah ini telah digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghantar burung ababil yang membawa batu-batu kerikil dari neraka. Peristiwa pelik ataupun ajaib ketika kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Aminah tidak merasa sakit ketika melahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berkhitan ataupun berkhatan ketika baginda dilahirkan. Yang ketiga, kedua tapak tangan Nabi dalam keadaan menggenggam ke tanah sambil jari telunjuk sebelah kanan menunjukkan isyarat syahadah. Yang keempat, berhala-berhala di sekitar Kaabah dan kota Mekah runtuh dengan sendirinya. Yang kelima, cahaya terang memancar dari istana-istana negeri Syam. Seterusnya, yang keenam, istana Kaisar, iaitu istana Raja Rom, bergoncang yang menyebabkan 14 batang tiang-tiang utamanya runtuh. Dan api yang disembah oleh orang Majusi di Parsi padam serta-merta, sedangkan api itu tidak pernah padam sejak lebih dari 1000 tahun lamanya. Bidan yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asy-Syifa binti Auf bin Abdun bin Al-Haris. Asy-Syifa merupakan ibu kepada Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Penjaga dan ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang pertama yang menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ibunya sendiri, Aminah binti Wahab. Kemudian disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian diserahkan kepada Halimah binti Abu Zu'ad As-Sa'adiyah, ataupun lebih dikenali sebagai Halimatus Sa'adiyah. Seterusnya baginda diserahkan kepada Ummu Aiman Barkah al-Habsyiyah. Perkembangan awal kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yatim ketika baginda dalam kandungan ibunya Aminah. Sejak lahir sehingga berumur 4 tahun, baginda dijaga dan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian ibunya menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda berumur 6 tahun. Aminah wafat ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah dari Yasrib. Jenazah Aminah disemadikan di Abwa. Baginda menjadi yatim piatu ketika masih lagi kanak-kanak. Kemudian baginda diserahkan kepada datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sempat menjaga baginda selama 2 tahun sahaja. Kemudian Abdul Muttalib wafat. Ketika berumur 8 tahun, baginda dijaga pula oleh bapa saudaranya bernama Abu Talib. Abu Talib menjaga baginda sehingga tahun ke-10 kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika berumur 12 tahun, baginda telah dilatih berniaga oleh Abu Talib sehingga ke Syam. Ketika remaja, baginda bekerja pula dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Baginda berniaga sehingga ke Syam bersama hamba Siti Khadijah bernama Maisarah. Ketika berumur 25 tahun, baginda berkahwin pula dengan majikannya Siti Khadijah binti Khuwailid dan dikurniakan 6 orang anak, iaitu 2 lelaki, 4 perempuan. Di samping berniaga, baginda juga bekerja sebagai pengembala kambing. Baginda juga mahir berperang. Di dalam kitab Al-Muhabbir, karangan Muhammad bin Habib Al-Baghdadi menyebut terdapat 13 pasar yang Nabi suka berniaga di sana sebelum diangkat menjadi Rasul. Antaranya ialah pasar Zamah Al-Jandal, Musyaqqar, Mina, San'a, Aden, Rabiah, Zulmajaz, Daba, Suhar dan lain-lain. Peristiwa diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun bersama dengan 610 Masihi. Baginda diangkat menjadi Rasul ketika baginda sedang beruzlah di Gua Hira. Wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Baginda menerima wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan bersamaan hari Isnin. Malaikat Jibril alaihissalam telah mengajar baginda sallallahu alaihi wasallam membaca wahyu yang dibawanya beberapa kali dengan menyebut Iqra, yang bermaksud bacalah, dan akhirnya baginda mampu membaca wahyu tersebut. Bermulanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama hingga tahun ketiga kerasulan, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah secara sulit dengan menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai pusat penyebaran dakwah Islam. Antara mereka yang terawal memeluk Islam ialah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Talib dan Zaid bin Harisah. Bermula tahun ketiga kerasulan hingga tahun ke-13 kerasulan, baginda mula berdakwah secara terang-terangan di sekitar kota Mekah dan kawasan yang berhampiran. Pada tahun ke-5 kerasulan, baginda menghantar 11 orang Muslim dan 4 orang Muslimat untuk berdakwah ke Habsyah. Rombongan pertama ini diketuai oleh Osman bin Maz'un. Kemudian disusuli dengan rombongan yang kedua yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib. Jumlah kesemua rombongan ini seramai lebih kurang 82 orang.
Pada tahun ke-6 kerasulan, Hamzah bin Abdul Muttalib, salah seorang pemuda Quraisy yang gagah, juga merupakan salah seorang bapa saudara Nabi, telah memeluk Islam. 3 hari selepas keislaman Hamzah, seorang lagi pemuda Quraisy yang gagah berani telah memeluk Islam. Beliau ialah Umar bin Al-Khattab. Maka Islam semakin kuat. Pada tahun ke-7 kerasulan, seluruh pembesar musyrikin Mekah telah memutuskan segala hubungan dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, serta tiada urusan jual beli dengan orang-orang Islam. Pada tahun ke-10 kerasulan, dalam keadaan orang Islam ditindas dengan cukup kejam, pelindung baginda, iaitulah Abu Talib, telah meninggal dunia. 3 hari selepas itu, Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, telah wafat. Maka tahun itu dikenali sebagai tahun duka cita. Dalam keadaan kesedihan, baginda membawa diri ke Taif sambil menyebarkan dakwah, tetapi telah ditentang oleh penduduk Taif. Nabi kembali semula ke Mekah setelah sebulan berada di Taif. Pada tahun ke-12 kerasulan, berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitulah mukjizat perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian terus diangkat ke Sidratul Muntaha dalam tempoh 1 malam sahaja. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj inilah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat 5 waktu. Pada tahun ke-13 kerasulan, baginda mula melakukan persiapan untuk berhijrah ke Yasrib dengan melantik 12 orang naqib dari suku Aus dan Khazraj untuk mengetuai dakwah Islam di Yasrib. Setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baginda berhijrah ke Yasrib bersama dengan orang-orang Islam Mekah. Pada ketika ini, baginda sudah pun berusia 53 tahun. Setelah hampir 13 tahun baginda berdakwah di Mekah, dakwah Islam dilihat tidak berjaya menarik ramai penduduk Mekah untuk memeluk Islam. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dakwah Islam dapat berkembang di Yasrib dengan pesat. Hanya setelah 10 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam berada di sana, Yasrib menjadi pusat perkembangan Islam yang pertama dan ditukar nama kepada Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina masjid yang pertama dalam Islam bernama Masjid Quba. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, bersamaan dengan hari Isnin tahun 632 Masihi, baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat ketika berusia 63 tahun di kamar Aisyah binti Abu Bakar. Baginda wafat di Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan di Masjid Nabawi. Selama 23 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah, baginda meninggalkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan umat akhir zaman. Tujuh orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lelaki bernama Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ibrahim ini merupakan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah. Manakala anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Anak Nabi bersama Siti Khadijah binti Khuwailid seramai 6 orang. Dua belas orang isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Yang keempat, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Yang kelima, Zainab binti Khuzaimah
radhiyallahu anha. Yang keenam, Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Yang kelapan, Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Yang kesembilan, Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Yang kesepuluh, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Yang kesebelas, Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Dan yang ke-12, Maryah binti Sam'un Al-Qibtiyah. Tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Yang pertama, dada Nabi SAW dibelah sebanyak 4 kali. Kali pertama ketika berumur 4 tahun, ketika baginda berada di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Pada kali kedua ketika berumur 10 tahun, ketika berada di bawah jagaan bapa saudaranya Abu Talib. Kali ketiga ketika baginda berumur 40 tahun, semasa Jibril membawa wahyu yang pertama. Dan kali keempat ketika berumur 52 tahun, semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tanda kedua, cop kenabian, ataupun disebut sebagai Khatamun Nubuwah, iaitulah ketulan sebesar telur burung merpati yang berada di belah bawah bahu sebelah kiri baginda. Tanda itu bercahaya dan mengeluarkan bau yang cukup wangi. Tanda yang ketiga, mimpi yang baik. Baginda sering bermimpi cahaya yang datang kepada baginda bersinar seperti fajar subuh. Awan selalu menaungi baginda ke mana sahaja baginda pergi. 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang keempat, Ali bin Abu Talib radhiyallahu an. Yang kelima, Talhah bin Abdullah radhiyallahu an. Yang keenam, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Yang ke-8, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Yang ke-9, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan yang ke-10, Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Tahukah anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang kelima dari kalangan rasul ulul azmi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang ke-25 yang disebut di dalam Al-Quran dan wajib diimani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 101 nama yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peperangan sebanyak 28 kali yang kesemuanya berlaku selepas hijrah ke Madinah. Tahukah anda Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpoligami melainkan selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Semua anak lelaki baginda meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Manakala semua anak perempuan baginda sempat berdakwah bersama-sama baginda SAW, tetapi 3 orang mereka wafat sebelum baginda wafat. Hanya Fatimah Az-Zahrah yang sempat hidup sehingga baginda wafat. Tahukah anda Nabi Muhammad SAW suka makan buah kurma bersama temikai, buah tin, delima, barli, anggur, zaitun dan habbatus sauda. Nabi Muhammad SAW suka minum susu, air zam-zam, madu dan juga za'faran. Haiwan kesayangan Nabi SAW ialah kucing, kuda, unta dan 4 ekor keldai. Warna kegemaran Nabi SAW ialah warna putih dan hijau. Nabi SAW juga suka memakai gamis, jubah, ridak, serban dan juga capal. Ini merupakan senarai
buku-buku dan juga kitab-kitab yang digunakan untuk menghasilkan nota PowerPoint ini. Demikian tadi serba sedikit perkongsian berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua penonton. Jom berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.